Nama saya Ahmad Zamir bin Zulkifli dari kelas DHF 1A. Nombor matrik 17 DHF 21F 1042. Hari ini saya akan menerangkan tentang ekonomi. Definisi ekonomi. Perkataan ekonomi berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud rumah tangga dan urus. Ekonomi ditakrifkan sebagai domain sosial yang menekankan amalan wacana dan ungkapan bahan dikaitkan dengan pengeluaran, penggunaan dan pengurusan sumber. Cara sesebuah aktiviti ekonomi berlaku. Urus niaga ekonomi berlaku apabila dua kumpulan atau pihak bersetuju dengan nilai atau harga barang atau perkhidmatan yang diurus, biasanya dinyatakan dalam suatu mata wang tertentu. Aktiviti ekonomi terdorong oleh pengeluaran yang menggunakan sumber asli, pekerja dan modal. Ia berubah dari masa ke masa disebabkan oleh teknologi inovasi. Ejen ekonomi boleh jadi individu, perniagaan, pertubuhan atau kerajaan. Jenis-jenis ekonomi. Ekonomi berasaskan pasaran ialah tempat barang dan perkhidmatan dikeluarkan dan ditukar berdasarkan permintaan dan penawaran antara ejen ekonomi melalui barter atau alat pertukaran dengan nilai kredit atau debit diterima dalam rangkaian seperti unit mata wang. Ekonomi berasaskan perintah ialah tempat di mana pihak kerajaan mengawal secara langsung benda yang dikeluarkan dan cara ia dijual dan diedarkan. Ekonomi hijau adalah rendah karbon, cekap sumber dan terangkum secara sosial. Dalam ekonomi hijau, pertumbuhan dalam pendapatan dan pekerjaan digerakkan oleh pelaburan awam dan swasta yang mengurangkan pelepasan karbon dan pencemaran, meningkatkan kecekapan tenaga dan sumber dan mencegah kehilangan biodiversiti dan khidmat ekosistem. Ekonomi sementara ialah tempat pekerjaan jangka pendek ditugaskan atau dipilih melalui platform dalam talian. Ekonomi baru ialah ekosistem di mana muncul piawaian dan amalan baru diperkenalkan, biasanya akibat inovasi teknologi. Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Faktor fizikal. Bentuk muka bumi di Malaysia. Tanah pamah sesuai untuk penanaman padi, binaan kilang, binaan jalan raya, binaan jalan kereta api dan binaan kapal terbang. Kawasan beralun sesuai untuk penanaman getah dan kelapa sawit. Kawasan pinggir laut sesuai ditanam pokok kelapa. Sungai sesuai untuk melakukan aktiviti perikanan air tawar dan aquakultur. Tanih alluvium sesuai ditanam tanaman padi sawah. Tanih laterik yang sesuai ditanam tanaman getah. Tanih gambut sesuai ditanam tanaman nanas. Tanih beris sesuai ditanam tanaman tembakau. Dari sudut iklim, Malaysia mengalami iklim khatulistiwa dengan purata suhu tahunan 27 darjah Celsius dan jumlah hujan tahunan kira-kira 2,600 ml. Jenis tanaman yang sesuai adalah seperti padi, getah kelapa sawit, koko, nanas, kopi dan lada hitam. Cuaca sejuk dengan suhu 18 darjah Celsius di kawasan tanah tinggi sesuai untuk tanaman seperti teh dan sayur-sayuran. Iklim yang panas sepanjang tahun menggalakkan aktiviti penangkapan ikan. Dari sudut bahan mentah, Malaysia mempunyai petroleum, gas asli, kaolin, kayu balak, getah, batu kapur dan perikanan. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Syahmin bin Yusli, nombor matrik 17 DHF 21F 1032 dari Politeknik Sultan Idris Shah. Hari ini saya akan menerangkan tentang pasaran. Pasaran ialah pelbagai sistem institusi, prosedur, perhubungan sosial dan infrastruktur di mana berlaku jual beli, pertukaran barang dan perkhidmatan yang berbentuk sebahagian daripada ekonomi.
Ia terbahagi kepada dua, iaitu pasaran tradisional dan pasaran moden. Pasar tradisional atau lebih dikenali sebagai pasar atau bazar ialah jenis tempat jual beli terbuka tradisional yang biasanya diadakan di medan pasar atau tempat sementara dan sering kali diadakan pada hari tertentu setiap minggu, terutamanya hari Sabtu dan Ahad. Pasar atau bazar yang sama juga terdapat di dalam kawasan tertutup dan bukannya di jalanan. Antara jenis-jenis pasar ialah yang pertama ialah pasar pagi, dibuka pada waktu pagi yang selalunya dihadiri oleh golongan wanita untuk membeli barang dapur untuk kegunaan selama seminggu atau sebulan. Juga dapat menyediakan barangan yang segar untuk memasak dan menjimatkan kos pengguna disebabkan oleh harga yang jauh lebih murah berbanding pasar raya. Yang kedua ialah pasar malam. Konsep pasar atau bazar yang berniaga dimulakan pada waktu petang hingga pada waktu malam merupakan pasar jalan. Ketiga ialah pasar borong, sebuah tempat di mana semua barang dijual secara pukal kepada peruncit, industri, pedagang, institusi atau sebarang kegunaan profesional atau kepada pemborong yang lain dan perkhidmatan bawahan yang berkaitan serakannya. Yang keempat ialah pasar tani. Pasar ini dikhususkan menjual barang-barang hasil pertanian seperti sayur-sayuran, ayam dan daging segar. Pasar ini selalunya peniaganya terdiri daripada golongan petani yang membantu mereka untuk menambah pendapatan. Ini sesuai dengan slogan pertanian itu sebuah perniagaan yang dikeluarkan oleh kementerian untuk menggalakkan petani supaya mencuburi bidang perniagaan. Ini ialah pasaran moden. Pasaran moden atau lebih dikenali sebagai pasaran saham ialah pasaran umum untuk pedagang sesebuah saham syarikat dan bentuk terbitan pada suatu harga dipersetujui. Terdapat sekuriti disenaraikan di bursa saham serta yang hanya didagangkan secara swasta. Indeks saham ialah pergerakan harga di pasaran atau bahagian dari pasaran dinyatakan di dalam indeks harga. Ia merupakan modal pasaran pemberat dengan memberat itu memantau sumbangan saham. Konstitusi bagi indeks itu adalah sering dikaji semula bagi menghukumi dan mengecualikan saham-saham dengan tujuan mencerminkan persekitaran perniagaan yang berubah. Seterusnya, strategi pasaran saham. Yang pertama ialah penjualan pendek. Dalam penjualan pendek atau dalam bahasa Inggerisnya ialah short selling, seseorang menjual saham yang mereka tidak miliki sendiri berharap harga akan jatuh. Mereka pada akhirnya harus membeli kembali saham tersebut. Keluaran dari posisi pendek dengan membeli kembali saham tersebut dipanggil covering a short. Strategi pasaran kedua pula ialah pembelian batas. Seseorang meminjam wang untuk membeli saham dan berharap saham tersebut dapat naik harganya. Banyak negara industri mempunyai aturan yang mengharuskan kalau peminjam berdasarkan kolateral dari saham lain. Peminjaman ini harus dalam persentase tertentu dari harga saham lain tersebut. Aturan lain termasuk pelarangan free riding, iaitu penggunaan bebas, menerusi pesan untuk membeli saham tanpa membayar terlebih dahulu dan kemudian menjualnya dan menggunakan keuntungan untuk membayar harga pembelian sebelumnya. Itu saja perbincangan saya. Terima kasih dan harap akan berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahir bin Ahmad. Jadi saya hari ini ingin membentangkan tentang ekonomi zaman kolonial.
Ekonomi sangat penting bagi sesebuah negara kerana dapat meningkatkan dan memajukan negara masing-masing dalam pelbagai aktiviti lain. Keadaan ini turut berlaku di Malaysia iaitu semasa zaman kolonial, di mana dengan adanya hasil-hasil bumi yang banyak menjadikan kuasa-kuasa kolonial Barat pada masa terbabit mengambil peluang untuk mengeksploitasi keuntungan hasil daripada kegiatan ekonomi di Malaysia. Keadaan ini menjadikan ekonomi pada masa tersebut berkembang dari semasa ke semasa. Sejarah sosioekonomi Malaysia sering dikaitkan dengan pengalaman dalam era penjajahan, khususnya semasa penjajahan oleh kuasa-kuasa Barat, di mana membawa pelbagai perubahan dalam pelbagai aspek utamanya berkaitan dengan ekonomi negara. Kebanyakan ekonomi pada masa kini adalah hasil daripada kemunculan ekonomi pada zaman kolonial kerana banyak dipengaruhi oleh unsur dari Barat iaitu British. Bermula ketika perjanjian Pangkor 1874, pada masa ini Barat telah mula berusaha mengeksploitasi sebanyak mungkin hasil-hasil bumi di tanah Melayu. Keadaan ini dapat dilihat perbandingan perubahan yang berlaku dalam sosioekonomi di Malaysia Barat dan Malaysia Timur berdasarkan kepada jenis-jenis komoditi yang tertentu. Selain itu, dapat dilihat mengenai kadar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di kedua-dua bahagian Malaysia iaitu merangkumi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Zaman kolonialisme merupakan satu zaman di mana berlaku eksploitasi kekayaan dan juga penindasan terhadap negara yang dijajah kerana niat utama mereka adalah bagi mengaut keuntungan semata-mata, terutamanya di tanah Melayu. Oleh itu, golongan seperti pelabur-pelabur Barat serta Cina telah berkuasa dan mengaut hasil bumi di tanah Melayu seperti padi, tebu, getah, kopi, gambir, pelumbung biji timah, ladi hitam, arang batu dan sebagainya, di mana masyarakat tempatan masih lagi takut lama iaitu tidak mampu meningkatkan kemajuan kerana berasaskan ekonomi tradisional semata-mata. Seterusnya, kesan positif daripada ekonomi ini. Pertama, berlakunya pengeluaran sumber yang pesat di tanah jajahan seperti tanah Melayu. Kegiatan pelumbungan biji timah dan pengeluaran susu getah telah dipertingkatkan. Impak pembangunan ekonomi negara banyak disumbangkan hasil daripada penggunaan sistem ekonomi kapitalis yang dibawa bersama oleh pihak penjajah. Di tanah Melayu, hasil komoditi seperti biji timah, getah, emas dan arang batu telah banyak dikeluarkan. Dan terakhir sekali ialah kegiatan pelumbungan emas dan biji timah serta industri getah dan penanaman padi telah merancakkan lagi kegiatan ekonomi tanah Melayu walaupun tidak 100% memberikan keuntungan kepada masyarakat tempatan. Seterusnya itu, kesan negatif. Pembesar-pembesar Melayu hilang kuasa. Selain itu, tenaga buruh luar telah dibawa masuk oleh penjajah. Dasar telah memberi keutamaan kepada orang asing. Dan terakhir sekali ialah kesan ini boleh diibaratkan orang Melayu seolah-olah merempat di negeri sendiri apabila begitu sukar untuk menempatkan diri dalam ekonomi perdagangan ini. Dan terakhir sekali ialah kesimpulan. Secara keseluruhannya, kedatangan British ke tanah Melayu yang bermula sejak kurun ke-18 hingga kurun ke-19 memang pada dasarnya adalah bertujuan untuk memonopoli kekayaan hasil bumi di tanah Melayu. Semasa penjajahan British di tanah Melayu, banyak perubahan yang telah dilakukan oleh British dari segi politik dan ekonomi. Pembaharuan yang dilaksanakan oleh British terhadap dasar ekonomi di tanah Melayu melalui pengenalan sistem ekonomi kapitalis sememangnya telah mengubah sistem politik di tanah Melayu. Namun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa terdapat juga banyak perubahan positif yang turut dijelmakan melalui sistem ekonomi kapitalis oleh Inggeris di negeri-negeri di Malaysia, terutamanya dari aspek sosioekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Mahathir. Saya akan menerangkan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru merupakan program sosioekonomi di Malaysia yang diperkenalkan dalam rancangan Malaysia kedua pada tahun 1971 hingga 1990 oleh Perdana Menteri Tun Dr. Abdul Razak. Matlamat
tersurat Dasar Ekonomi Baru adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional, dan ia telah digubal dalam konteks strategik serampang dua mata untuk mengurangkan dan akhirnya membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan menambah peluang-peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, mempercepatkan proses penyusunan sumber ekonomi Malaysia untuk memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi supaya dapat mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Dasar ini telah digantikan dengan Dasar Pembangunan Nasional pada tahun 1991. Dengan itu, Majlis Perlindungan Negara telah bersetuju membentuk satu ideologi negara yang kemudiannya dikenali sebagai Rukun Negara yang mempunyai 5 prinsip utama. Yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Dasar pecah dan perintah, jurang perbezaan ekonomi dan sosial kalangan kaum di Malaysia sering dikatakan akibat dasar pecah dan perintah oleh penjajah Inggeris. Terdapat dua keadaan yang memungkinkan keadaan ini. Yang pertama, Inggeris sengaja memisahkan kaum-kaum bagi mengelakkan dan menyekat sebarang usaha penyatuan yang membawa risiko penentangan terhadap penjajahan. Yang kedua, Inggeris perlu mengekalkan penduduk pribumi di kampung-kampung serta mengekalkan aktiviti pertanian orang Melayu bagi memastikan bekalan makanan penduduk tanah Melayu tidak terjejas. Tindakan membawa masuk pekerja asing adalah bagi mengelakkan penduduk pribumi meningkatkan aktiviti pertanian. Peranan Dasar Ekonomi Baru dalam usaha pihak kerajaan untuk mencapai matlamat integrasi nasional, mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan terutamanya yang menganggur. Yang kedua, mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara semua kaum dan antara kawasan bandar dan luar bandar. Yang terakhir, memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan kesihatan dan kemudahan infrastruktur dan lain-lain. Kesan dasar pecah dan perintah. Penduduk Melayu telah dibiarkan di kawasan pedalaman untuk mengerjakan sektor pertanian tradisional, manakala kaum Cina ditempatkan di bandar dan lombong bagi menjalankan aktiviti perniagaan dan pelombongan. Kaum India ditempatkan di estet untuk mengerjakan ladang-ladang British. Oleh kerana pertempatan dan kawasan tumpuan mereka adalah berbeza, maka tidak wujud interaksi antara tiga kaum utama. Melalui dasar ini, British telah melahirkan perasaan perang sangka dan memperkukuh kepribadian setiap kumpulan etnik yang terus menjarakkan jurang perpaduan antara kaum. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Syafiq Bahri bin Muhammad Abdul Tajuk yang saya akan tengahkan ialah sasaran dasar ekonomi baru. Satu, bertujuan untuk menyusun semula ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang wujud di negara ini. Dua, lebih mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu serta mengambil kira kemiskinan serta ketidakupayaan setengah kaum untuk bersaing dengan kaum yang lain. Tiga, dasar ekonomi baru dirancang sebagai satu program jangka panjang yang akan berjalan selama 20 tahun. Bermula dari tahun 1970 sehingga tahun 1994. Rancangan pembangunan di bawah dasar ekonomi baru dijalankan melalui strategi serampang dua mata. Penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi, pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum. Objektif dasar ekonomi baru: mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan terutama yang menganggur, mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara semua kaum pada kawasan bandar dan luar bandar, memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan kesihatan, kemudahan infrastruktur dan lain-lain. Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara semua kaum dan antara kawasan bandar dan luar bandar.